Waalaikumsalam. Okay, untuk semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sebenarnya siri inilah saya ingin sambung semula perbahasan di dalam surah Al-Jin berhubung dengan kisah jin yang mana telah menceritakan tentang keadaan diri mereka pada yang kita bahaskan pada ayat 1 sehingga 7 surah Al-Jin yang lepas, bagaimana mereka mendengar Al-Quran daripada Nabi SAW, dan kemudian mereka mula respon dan menceritakan bagaimana keadaan jin dan bagaimana keadaan lelaki-lelaki di kalangan manusia. Rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin, laki-laki di kalangan manusia yang meminta pertolongan di kalangan laki-laki di kalangan jin. Dan kita dah sampai ke ayat yang ke-7. Kali ini ialah ayat ke-8. Tadi saya tengok ada orang sebut kenapa tak ulas dulu tentang stokin dan seumpamanya. Saya rasa kebanyakan rakyat Malaysia dah baca saya punya dan kenyataan saya. Dan sebelum ini pun banyak isu, bukan untuk mengangkat diri, tapi kita di Perlis yang menegaskan hal-hal yang seperti ini tentang isu Islam yang 3 kanak-kanak kita yang Alhamdulillah yang mempertahankannya, dan berbagai-bagai lagi. Sebelum isu ini, saya tidak melihatnya sebagai isu politik untuk manfaat parti politik mana-mana, tapi isu ini adalah isu yang serius yang telah kita sebut. Dan insyaAllah hari ini pun ada podcast dan insyaAllah kita akan ulas isu itu. Nah, itu ada tempatnya. Sekarang saya membahaskan tentang surah Al-Jin. Kita telah bahaskan tentang ayat yang pertama sehingga yang ke-7. Dan kali ini kita akan sambung ayat yang ke-8. Apa kenyataan-kenyataan yang disebut oleh jin di dalam surah Al-Jin ini. Kita dah sebut hari itu sebagai mukmin, kita ini mempercayai apa yang kita nampak dan apa yang kita tak nampak. Selagi mana apa yang kita tak nampak itu mempunyai bukti yang tidak boleh disangkal kebenarannya. Terutamanya apabila datang daripada Al-Quran dan datang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita percaya walaupun kita tak nampak. Ada orang tanya baru ni tentang siapa Quran sebut rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin. Lelaki-lelaki di kalangan manusia memohon perlindungan lelaki-lelaki di kalangan jin. Jin ni ada lelaki perempuan ke? Dia ada lelaki perempuan. Sebab tu disebut rijal, lelaki-lelaki. Jadi memohon perlindungan ini dengan jin. Jin ada lelaki, ada perempuan. Ada perkahwinan di kalangan mereka. Sebab itu ada dalam bab fiqh nanti tentang bab berkahwin dengan jin. Dan pandangan para ulama tentang golongan yang mendakwa mereka berkahwin dengan jin dan hukum berkahwin dengan jin. Sebahagiannya telah saya syarahkan dalam soalan-soalan yang ditanya oleh sebahagian umat Islam sejak lama dulu lagi. Okey, kembali pada bab ni, pada surah ni. Pada ayat yang ke-8, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut jin, menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadida wa syuhuba. Maksudnya wa anna lamasna as-samaa'a, kami mencari di langit. Lamasna ni boleh berapa makna dalam bahasa Arab, tapi dalam konteks ni maksud jin mencerita wa anna lamasna sama, kami mencari apa yang ada di langit. We search all over the sky, all over. We search all over the sky. Kami cari semua tempat di langit. Yang ni kerana jin nak menembusi maklumat, nak cari maklumat di langit. Fawajadnaha, kami dapati muliat harasan syadida, kami dapati langit itu dipenuhi, is filled with tough guards, dipenuhi dengan
harasan syadida, dipenuhi dengan penjaga yang keras. Yani langit itu dijaga. Wa syuhuba, dan kami dapati juga nyalaan api. Yani flames of fire, nyalaan api yang dilontarkan kepada jin apabila jin cuba mencari maklumat-maklumat di langit. Yang ni jin cerita, kami ni pergi naik ke langit nak cari maklumat. Kami dapati langit dipenuhi dengan penjaga yang kuat. Yang ni malaikat lah yang menjaga langit. Dan didapati langit itu ada lontaran api yang melontar jin apabila cuba mencari maklumat daripada langit. Nanti kita akan ceritakan keadaan ini. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dia menyebut wa anna kunna naq'udu minha maqa'idu lis-sam'. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Wa anna kunna, dan kami dahulunya, naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Kami pernah duduk di posisi-posisi di tempat-tempat langit, maqa'ida lis-sam', tempat-tempat untuk mendengar berita, nak curi berita. Jin cerita keadaan dia orang dahulu. Sebelum awal surah ni yang kita tafsir dulu, mereka kehairanan, kenapa sekarang dah tak boleh nak naik ke langit ambil maklumat, nak curi maklumat. Dulu boleh aja. Sebab tu dia kata dahulu, wa anna lamasna as-sama' fa wajadnaha muli'at harasan syadida wa syuhuba. Kami pergi tengok langit ni dijaga. Sedangkan wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Sedangkan dahulunya kami duduk naik je ambil maklumat. Maqa'ida lis-sam', yakni kami duduk pada tempat-tempat yang untuk mencuri maklumat, untuk mendengar. Kami duduk tempat-tempat, we used to sit in sitting places in the sky to overhear. Kami duduk untuk mengambil maklumat di langit. Dulu boleh, dia kata. Sekarang ni apabila faman yastami'il an, siapa yang cuba pi ambil maklumat, cuba duk curi dengar sekarang ni, yajid lahu, dia akan dapati baginya syihaban, api-api tadilah, dia akan flaming fire tadi, api-api itu, ya, dan rasada, yang akan mengikutinya, yang akan menghentamnya, yang akan dicampakkan kepadanya. Jin kata dulu boleh je naik ke langit ni, sekarang ni tak boleh. Kalau kita ingat lagi dalam tafsir yang awal kita ada cerita, itulah puncanya yang menyebabkan jin ini pergi mencari apa sebab langit dah jadi macam ni. Dan dengan itulah yang dia dengar, yang datangnya pada awal surah, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Kenapa jin akhirnya mendapati, kerana kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia cari di dunia ni, di bumi ni, apa cerita? Tiba-tiba dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Quran di Unqadh, di dalam solat fajar. Okey. Ini kata jin. Jadi jin telah menceritakan dalam ayat ni, Allah ceritakan ni cerita yang benar. Kalau tidak, Allah tak nukilkan untuk kita tahu tentang apakah keadaan hal jin ini. Jin ini sebelum kedatangan Nabi, artinya mereka ni memang duk naik ke langit, duk curi khabar-khabar daripada langit, dengar khabar percakapan malaikat, dengar khabar-khabar ni lah yang mereka bawa mari ke bumi. Melalui khabar ni mereka berikan maklumat ni kepada orang-orang yang bersekongkol dengan mereka di kalangan, khususnya di kalangan tukang-tukang sihir, di kalangan kahin,
Yang di kalangan tukang-tukang tilik. Maka tukang-tukang tilik pun dia bagi maklumat-maklumat yang kita tengok betul. Dulu memang maklumat-maklumat mereka banyak yang sebab tu depa tukang tilik boleh tahu tentang Nabi Musa akan datang, kemudian akan menjatuhkan Firaun, kemudian khabar-khabar yang seperti itu dicuri daripada langit oleh jin. Jin curi khabar-khabar itu daripada langit. Dan dia sampaikan kepada konco-konconya ini yang ada di kalangan manusia. Sebab tu ayat yang sebelum ini kita baca tentang dia menceritakan bagaimana lelaki-lelaki di kalangan manusia meminta perlindungan daripada lelaki di kalangan jin. Okey. Macam mana perubahan yang berlaku? Perubahan yang berlaku apabila Nabi telah diwahyukan, diangkat menjadi Rasul, yakni wahyu dah turun pada Nabi, jin dia tidak tahu masa awal, tapi bila dia naik ke langit, dia dapati langit dikawal. Nak pergi curi maklumat, maqa'idul lisam', tempat-tempat yang mereka nak ambil maklumat tu, didapati kena lontaran api. Jadi mereka kata, oh, ni mesti sesuatu yang baru telah berlaku. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, saya ringkaskan hadis itu agak panjang sikit. Nabi SAW cerita. Dia kata, "Idza qadallahu al-amra fis sama, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih." Bila Allah Ta'ala putuskan satu keputusan di langit, malaikat mengepakkan sayapnya. Kan? Kerana menerima ketaatan, keagungan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kata, ka'annahu silsilatun ala Safwan. Seakan bunyi dia tu macam rangkaian, macam buah tasbih tu kan, silsilah dia, buat rangkaian daripada batu yang licin. Bunyi dia tu macam tu. Ni Nabi sifatkan benda kita tak tengok, kita beriman dengan apa yang cerita. Benda gaib, Allah cerita, Nabi cerita, kita percaya. Seperti mana yang diceritakan. Panjang hadis ni. Kemudian dia akan kata, "Madza qala rabbukum?" Tuhan kata apa? Qalu lilladzina qal al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Allah kata apa? Allah kata yang benar, Allah yang maha agung, yang maha besar. Berita-berita itu, kata Nabi, fayasma'uha mustariqus sam'. Maka pencuri maklumat langit ni kadang-kadang dia dengar percakapan malaikat. Kemudian Nabi SAW kata, mustariqus sam'i hakadha ba'duhum fawqa ba'd. Kemudian dalam hadis tu, rawi hadis ini, antara rawinya adalah Sufyan bin Uyainah. Dia tunjuk dia macam ni, jari ni macam tu, dia bertingkat-tingkat. Dia bertingkat-tingkat. Dia duduk nak ambil maklumat ni bertingkat-tingkat, yang bawah, atas, sehingga sampai ke langit. Bila dia dapat saja kalimat, dengar hak atas tu, dengar berita apa-apa maklumat yang dicuri ni, kemudian dia pun paskan kepada yang bawah ni, paskan kepada bawah ni, sehinggalah kata Nabi SAW, hatta yulqiha ala lisani as-sahir awil kahin, sehinggalah benda tu dicampakkan, berita tu diberikan kepada lidah tukang sihir ataupun tukang tilik. Jadi tukang tilik dengan tukang sihir dapatlah maklumat-maklumat yang dicuri oleh jin. Tapi Nabi kata, farubbama adraka shihab qabla an yulqiyaha. Jadi kadang-kadang
Tak, dan dia nak sampaikan berita tu, berbola api ni, nyalaan api ni, dah kena pada jin ni. Dah hantam pada jin ni. Jin-jin yang mencuri. Jadi bila kena curi, dia sampai tu jadi tak apa nak betul berita dia tu, dia bercampur dengan, Nabi kata, mi'at kadhbah, 100 pembohongan. Jadi mungkin ada sikit lah dia dapat ujung tu berita tu, nak dengar tak apa nak boleh, nak dengar nak kena, macam orang nak pergi curi berita, nak dengar sekali tak boleh, nak dengar tak boleh, dapat ujung-ujung, kemudian dia buat kesimpulan sendiri, dia sampaikan kepada yang bawah tu. Nabi kita bercampur dengan 100 pembohongan yang lain. Macam kadang-kadang macam kita kok kampung, kok mana-mana kan berita. Orang yang pertama tu sampai orang kedua, yang ketiga sampai kepada orang yang ke-10 tu, berita tu dah bohong. Kalau itu kadang-kadang bukan niat nak bohong, kerana kawan tu ni tak dhabit, tak dapat memorize elok-elok, dah jadi macam lain. Ceritanya orang aksiden, kaki patah, sampai kat ujung kampung cerita kepala putus, umpamanya kan. Macam itulah keadaannya. Berita jin ni tambah dia nak pergi dengar, antara nak dengar dengan lontaran api, nak dengar dengan lontaran api, dengan jagaan malaikat, nak curi. Jadi akhirnya dapat tu picisan-picisan berita, digabung-gabung, diberilah kepada yang bawah. Dengar kadang-kadang macam ada benar juga, tapi tak betul juga. Begitulah. Sebab itu di dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawasanya orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-kuhan, tentang tukang-tukang tilik ni, macam mana mereka ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dia berkata, ya Rasulullah, fa innahum yuhaddithuna ahyanan bisyait yakunu haqqan. Wahai Rasulullah, mereka ni kadang-kadang cerita dengan benda-benda yang kadang-kadang betul juga cerita mereka tu. Tukang-tukang tilik ni, dia bagi tilik-tilik kayak gini, kata sahabat sendiri tanya Rasulullah, bomo-bomo tilik kan, dia cerita benda yang betul, dia kata. Kadang-kadang dia kata kan, ahyanan, berkata ahyanan, fa innahum yuhaddithuna ahyanan bisyait haqqan yakunu haqqan. Mereka cerita benda-benda yang betul ni. Kadang-kadang dia kata ada benda yang betul. Nabi SAW menyatakan, tilkal kalimah, perkataan yang betul tu, minal haqqi yakhtifuha al-jinniyu. Nabi kata kalimah yang benar itu, yang dapat yakhtifuha al-jinniyu. Jin ni dia pergi curi benda ni. Fa yuqirruha fi udhni wali. Kemudian jin ni mencampakkan berita ni ke telinga walinya. Wali ni ada wali syaitan. Ni wali syaitan ni tukang seher, tukang bomo, tukang tilik ni wali syaitan. Fa yaqurruha. Kemudian dia masukkan dia fi udhni wali. Dia masukkan dalam telinga ni. Kemudian bercampur ni, fa yakhtalituna fiha akthar min mi'ati kadhbah. Dicampur-campur dengan benda-benda yang bohong. Dicuri-curi sikit dapat cerita tentang dia ni akan mati umur 73 contohnya kan. Dia kata dia ni tahun depan mati. Dia dapat ujung tu, kemudian dia campur mati tu sebab begini-begini, kerana dia campur dengan berita-berita bohong yang lain. Orang yang tengok betul ya, dia kata mati. Hal lain tu dia bohong. Sebab tu Nabi tak benarkan kita pergi. Nanti kita akan terkena yang bohong. Mungkin ada picisan yang sedikit tu, umpamanya, yang mana menyebabkan kita lalu kita merasakan, benar. Mungkin kita tafsir salah. Memang ada yang benar. Tapi benar tu sikit dibandingkan bohong yang banyak, kerana dia tak dapat lagi mendengar berita daripada langit itu dengan tepat. Kerana setiap kali dia dengar, setelah kedatangan Nabi SAW, dia akan dipukul dengan bola, dengan syuhuban, dia akan dengan syihab,
berbola api, dengan the flames, dia akan dengan bola api yang kena kepadanya. Ini adalah menjawab kepada orang yang kadang-kadang tengok kenapa bomoh ni kadang-kadang cakap ada juga betul. Itu kalau berita masa depan. Adapun kalau berita yang telah berlaku, itu tak perlu curi maklumat daripada langit. Misalnya satu, kita pergi jumpa bomoh. Bomoh ni yang akan ikut bersama dengan kita bila kita pergi mana-mana ialah qarin ataupun jin ataupun syaitan yang menghasut kita pada kejahatan ni. Syaitan ni sentiasa dengan kita. Jadi syaitan ni oleh kerana dia sentiasa dengan kita, dia ada quite detail maklumat tentang kita. Bila dia jumpa dengan tukang sihir ataupun jumpa dengan tukang tilik punya syaitan ataupun jin ni akan communicate dengan jin kita ni. Dengan syaitan yang ada, qarin kita ni. Qarin itulah yang akan provide maklumat tentang apa yang sebenarnya berlaku. Dia kata, ada orang sebenarnya kemarin datang jumpa dia. Orang ni orang nak jumpa dia ziarah dia sakit mamanya. Jadi syaitan ni dia nak bagi kita bergaduh. Kau bagi tahu ni lah, dia tu lah yang bawa sihir tu. Padahal kau tu tak bawa pun. Jadi bomoh ataupun ni kata, bukan ada orang mari ke kemarin ni ataupun 2-3 hari ni. Orang ni datang daripada jauh juga, ada adik-beradik kau ampau juga. Masa mari tu pakai baju warna kuning umpamanya. Oi, betul dia kata. Dia pun percaya, dia tengok maklumat tu betul. Dia kata kalau tak betul macam mana bomoh tahu? Dia tahu mesti dia ni yang buat kat kita. Berlakulah pergaduhan antara satu sama lain. Disebabkan berita yang diambil daripada bomoh. Bomoh ambil maklumat tu daripada qarin kita. Dia campur dengan pakatan jahat mereka untuk menimbulkan permusuhan dan pergaduhan sesama manusia. Itu bagi berita yang telah berlaku kejadian. Berita yang belum berlaku, yakni kita tak tahu masa depan. Allah saja yang tahu. Sebahagian berita-berita itu telah diperkatakan di langit. Diperkatakan di langit. Jadi bila jin naik curi maklumat, mendengar perbicaraan, khabar, percakapan malaikat terhadap keputusan-keputusan yang telah Allah titahkan kepada malaikat untuk laksanakan, jin mencuri maklumat-maklumat itu. Dia dulu mereka agak bebas, tapi bila Nabi Muhammad dah datang, mereka dah tak bebas. Mereka curi sikit-sikit, ada mereka campur dengan pembohongan mereka, mereka berikan kepada tukang sihir ataupun tukang tilik ini. Para ulama berbahas, adakah dulu lontaran api ni sejak zaman Nabi datang ke, ataupun Allah jadikan, ataupun sebelum itu dah ada? Dua pendapat. Satu pendapat kata dulu tak ada lontaran api. Penjaga muliat harasan syadidan wa syuhuba tu, dengan penjagaan yang keras, tough guards dan flames, itu yang dengan api-api tu tak ada. Bila Nabi Muhammad datang, barulah benda tu Allah adakan. Pendapat yang lain menyatakan dulu pun ada, tapi tidak sekerap ataupun tidak tegas ataupun seketat setelah datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan jin dapati langsung ruang mereka sangat tertutup. Dan mereka nak curi maklumat tu sangat tertutup. Cuma kita mungkin kata, kenapa jin ni dia nak curi juga maklumat, sedangkan dia kenal dengan api dan dengan apa. Dia tabiat jin. Tabiat jin ni dia macam tu. Kita jangan heran. Binatang-binatang tertentu, walaupun benda tu bahaya, dia datang juga, akhirnya dia kena. Manusia pun ada benda yang kita suka, walaupun bahaya. Orang kata, kenapa nak dadah tak merosakkan manusia? Berapa ramai dia ambil dadah. Walaupun macam-macam, orang tangkap lah, orang apa, macam itulah. Ada makhluk-makhluk ni memang macam tu keadaan mereka. Walaupun yang dilarang, yang itulah mereka buat. Itulah yang juga berlaku kepada jin. Yang mereka ni mencuri maklumat-maklumat ini untuk dibawa, untuk mereka providekan kepada
orang-orang yang bersekongkol dengan mereka. Dan sebahagiannya dengan tujuan supaya mereka ditaati, supaya mereka itu diagungkan dunia manusia. Ada sebahagiannya kerja-kerja syaitan supaya manusia itu menjadi sesat dengan maklumat-maklumat yang diberikan. Kadang-kadang kita fikir memang tak menasabah kan. Orang yang duduk tepi jalan, yang duduk tenung nasib orang tu, awak ni akan jadi begini, nanti kalau awak berniaga begini, awak akan dapat begini. Dia nak tenung nasib orang untuk apa? Cuba dia tenung nasib diri dia sendiri. Apa perniagaan yang boleh dia jadi kaya daripada dia duduk tepi jalan tu berniaga. Tukang-tukang tilik tu yang duduk tilik orang tak kaya-kaya, cuba kau sendiri, orang nak berniaga pergi tari tukang tilik. Cuba kau tilik nasib kau sendiri sebelum kau, daripada kau nak bagi orang lain jadi millionaire berniaga, kau sendiri berniaga tengok. Kalau betul kita boleh fikir setahap tu je, kita tahu bahawa all this is rubbish. Benda ni adalah semua benda-benda yang adalah bodoh dan sia-sia. Tapi manusia, sebab tu agama dilarang untuk mendatangi tukang tilik, kerana itu membodohkan akal. Maybe sometimes kita dapati ada benda yang macam betul disebabkan curian-curian maklumat itu. Tapi ia betulnya satu, bohongnya mungkin 100, 90, 50 mix, sehingga akhirnya kita terperangkap kerana satu fakta yang betul, dua fakta yang betul di dalam pembohongan yang menghiasi perkara yang betul. Dan jin kemudian kita menyebut nama ayat yang berikutnya, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Kemudian jin kata kami, wa anna la nadri, kami tak tahu, asyarrun urida biman fil ard, adakah keburukan, kejahatan yang dikendaki dengan penduduk bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataupun Tuhan mereka mengkendaki dengan mereka kebaikan. Jin ni dia, dalam ayat ni kita nampak jin ni sopan, dia cakap. Dia kata wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard. Dia tak kata Allah, kami tak tahu ada kejahatan yang dikendaki dengan pada orang yang berada di bumi. Pada yang berada di bumi. Biman ni, Arab ni, biman ni dengan sesiapa yang ada di bumi. Melayu ni terjemah jadi orang ni tak apa tak. Biman ni merangkumilah sesiapa, jin ke manusia. Biman fil ard, adakah keburukan yang dikendaki dengan untuk sesiapa yang ada di bumi. Dia tak sebut siapa, dia datang urida, yakni dalam keadaan majhul, yang dikendaki berlaku pada sesiapa yang ada di bumi. Dia kata asyarrun aradallahu biman fil ard. Dia tak kata adakah keburukan yang Allah maukan. Pasal dia tak mau sandar buruk tu pada Allah. Walaupun Allah yang segala-galanya, tapi min babil adab, dan bab adab jin kata kita tak tahu keburukankah yang dikendaki berlaku di bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataupun Tuhan mereka, lepas tu sebut Allah, ataupun Tuhan mereka mengkendaki dengan mereka benda-benda yang baik, benda-benda yang betul, rasyad, benda-benda yang isabatul khair wal haq, benda-benda yang benar. Ini di dalam perkataan yang di dalam ayat yang ke-10. Jadi jin dia kata tak tahulah apa yang berlaku ni, bila tengok kejadian banyaknya lontaran api dan banyaknya penjagaan yang ketat di langit ni, kami pun tak pasti apa sebenarnya yang berlaku. Itulah maksud mereka. Adakah dikendaki benda buruk di bumi, ataupun sebenarnya Tuhan mengkendaki perkara yang bagus ataupun baik. Dan insya-Allah kita sampai 3 ayat ni dulu perbahasan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan cerita pada surah ni, pada sambungan surah ni pada siri-siri yang akan datang. Mungkin orang tanya apa siapa yang tiba-tiba saya tafsir surah jin ni. Kadang-kadang orang Melayu ni banyak sangat khurafat mereka tentang makhluk-makhluk jin dan seumpamanya. So let's deal dengan teks daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tentang Tuhan yang mencipta jin ini, dan apa cerita jin ni yang sebenarnya. Kita cuba dengar daripada Allah sendiri apa cerita jin sebenarnya. Daripada situ maka kita akan dapat maklumat yang benar, supaya pemikiran superstitious minded, pemikiran yang khurafat itu tidak berlaku dalam diri kita, insya-Allah. Kita dengar dengan macam mana makhluk-makhluk ni, jin ini juga wajib mentaati Allah,
wajib mentaati titah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya buat hari ni, saya buat live ni di dalam perpustakaan ataupun library rumah saya aja. Sekejap lagi saya nak keluar ke pejabat sebabnya saya lihat tangguhkan sikit kerana nak buat live ni. Kerana di luar tu angin pun kuat sikit. Okey ya, tapi kadang-kadang bising kereta api apa. Saya buat ke sini. Kita tukar-tukar angin sikit insya-Allah. Dan insya-Allah hari ini juga mungkin dengan izin Allah akan ada podcast yang akan membahaskan beberapa isu. Saya dan Ustaz Mariza dan Dr. Ruzaimi, dan boleh ikuti insya-Allah untuk kita dengar tentang Ramadan, antara adat dan ibadat, di antara perkara yang menjadi ikutan dan perkara yang punya asas yang benar daripada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tamat perbincangan kita hari ini, seperti biasa saya minta jasa baik kita untuk kongsi, share link kita ini, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh orang lain juga. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu pahala kepada saudara-saudara yang mendengar ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.